Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Dan kali ini kita masuk dalam part 1, tajuk Matematik Pengguna Tingkatan 3. Kali ini cikgu berada di salah satu lokasi yang menarik di Port Dickson dan cikgu bercadang nak cerita sikit tajuk matematik pengguna. Iaitu tajuk yang tak ada pengiraan pun, tetapi wajib untuk ketahui apa maksud simpanan, pelaburan, hutang dan kredit dekat lokasi ni. Okey, apakah itu sebenarnya simpanan? Sebelum kita masuk pelaburan, kita belajar dulu maksud simpanan. Simpanan adalah lebihan wang. Kalau pelajar ada lebihan wang, itu dikenali sebagai duit lebihan yang kita boleh guna. Kalau pelajar ada duit lebih, parents bagi duit, apa yang pelajar buat sebenarnya? Kalau ada duit lebih, selalunya kita simpan kan? Janganlah asyik joli je. Kalau kita simpan duit tu, sebenarnya kat mana kita nak simpan? Jadi di bank, selalunya kita gunakan lokasi tempat untuk menyimpan duit kita, duit lebihan kita tu. Jadi dekat bank itu sebenarnya terbahagi kepada 3 jenis akaun untuk kita menyimpan duit. Yang pertama yang paling asas sekali adalah akaun simpanan. Akaun simpanan adalah macam saya, pelajar, parents, pelajar semua. Siapa-siapalah menyimpan duit untuk kegunaan harian. Maksudnya ada pendapatan masuk ke dalam akaun tu, dan kita nak belanja, kita nak simpan balik, semua boleh. Kita ada kad bank kan, kita boleh cocok, keluarkan duit. Nak simpan duit, ada online banking, semua ada. Dan bila kita simpan duit dekat bank tu, sememangnya bank menawarkan kadar faedah yang tertentu lah. Kadar faedah tu maksudnya duit. Bila kita simpan jumlah yang tertentu, bank akan bagi hadiah sikit. Sebab kita simpan duit dekat bank tu. Jenis akaun yang kedua untuk menyimpan duit dekat bank adalah akaun simpanan tetap. Kalau akaun simpanan yang biasa tu, kita boleh keluar duit bila-bila. Kita ada ATM, kita ada kad tu, kita boleh cocok duit dekat ATM, dekat mana-mana yang kita nak. Boleh guna untuk shopping dekat Shopee ke Lazada ke. Itu kita guna duit daripada akaun simpanan. Guna duit simpanan kita lah, duit kita sendiri. Tetapi kalau akaun simpanan tetap, dia adalah akaun yang kita simpan duit dekat tempat tu, dekat akaun bank tu pada tempoh masa yang tertentu. Sama ada 3 bulan, 9 bulan, setahun. Ikutlah bank tu nak offer, kita tengok package dia, di mana apabila kita menyimpan sejumlah duit dekat simpanan tetap tersebut, kita akan dapat kadar faedah yang lebih tinggi. Maksudnya bank bagi kita duit. Maksudnya dia bagi kita keuntungan daripada simpanan sebab kita menyimpan di bank tersebut. Dan kita akan dapat lebihan duit lah daripada situ, daripada duit kita kira beranak lah. Yang mana macam tadi akaun simpanan tu, dia ada juga kadar faedah, cuma tidak setinggi simpanan tetap. Cuma simpanan tetap ni awak kena simpan duit tu pada tempoh yang ditetap lah, ikut apa yang bank tetapkan. Sekiranya kita simpan amount duit tu kurang daripada tempoh masa yang ditetapkan, kita tidak akan mendapat keuntungan ataupun faedah yang ditawarkan oleh bank tersebut. Yang ketiga adalah akaun semasa. Akaun semasa selalunya siapa yang berniaga memang akan guna akaun semasa. Akaun semasa ni diguna oleh peniaga-peniaga sebab dia menawarkan servis ataupun perkhidmatan yang lebih menarik, yang lebih menjurus ke arah perniagaan. Dia ada buku cek, kan? Dia ada akaun statement setiap bulan, transaksi untuk bayar berkaitan dengan perniagaan mudah dekat situ. Jadi akaun simpanan ni dekat bank terbagi pada 3. Jangan lupa, pertama akaun simpanan, kedua akaun simpanan tetap, yang ketiga adalah akaun semasa. Jom bawa korang ni atas. Kita cakap pasal pelaburan ke atas. Baiklah, selain daripada kita menyimpan duit, kita boleh gandakan duit kita dengan kaedah alternatif, iaitu pelaburan. Pelaburan terbahagi kepada 3. Yang pertama, saham. Sebuah syarikat yang menerbitkan saham bagi tujuan mengumpul modal,
Individu yang membeli saham daripada sebuah syarikat merupakan pemilik syarikat dengan syarat yang tertentu. Pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Maksudnya, sekiranya syarikat A ada projek yang dia buat dan kita sendiri nak melabur kat dalam projek tersebut dan sekiranya projek tersebut berjaya, projek itu akan menerima jumlah keuntungan, kita pun akan tempias mendapat duit keuntungan daripada pelaburan kita. Dari situ duit kita akan berganda. Yang kedua adalah pelaburan amanah saham. Amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pembelian saham boleh mendapatkan bantuan dari syarikat unit amanah untuk menguruskan wang mereka. Syarikat unit amanah mengumpulkan wang daripada para pelabur dan wang itu dilaburkan dalam pelbagai syarikat yang berpotensi dengan tujuan memberikan pulangan yang menguntungkan para pelabur. Maknanya, kalau nak melabur dalam saham, mesti ada ilmunya. Tetapi kalau tak tahu main saham macam mana? Boleh cuba amanah saham. Yang ketiga adalah hartanah. Kita boleh melabur dalam hartanah bagi menggandakan duit kita. Apa itu hartanah? Pelaburan atas aset tidak alih, contoh seperti rumah kediaman, kedai, tanah dan sebagainya, merupakan pelaburan dalam hartanah. Pelabur perlu mengambil kira pelbagai aspek sebelum melabur. Faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam pelaburan hartanah adalah seperti keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan iaitu sewa, lokasi serta prospek hartanah pada masa akan datang. Individu yang melabur dalam hartanah akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Tetapi untuk melabur di dalam bahagian hartanah ni, dia memerlukan modal yang lebih besar tau. Selain daripada tu, dalam tajuk ini pelajar juga kena tahu tentang kredit dan juga hutang. Kredit adalah duit ataupun keuangan yang datang daripada diri kita. Kita punya. Hutang yang mana kita menggunakan duit yang bukan milik kita. Jadi dalam konteks ni kita bercakap tentang duit bank lah. Kita akan diajar untuk mengira berapakah jumlah hutang yang perlu dijelaskan, berapakah bulanan yang perlu dibayar. Jadi apakah beza kad kredit dan juga kad debit? Selalu dengar kan? Kad debit adalah kad yang kita punya, yang mana kita gunakan duit kita sendiri. Selalunya kita cocok-cocok kat ATM machine tu, itu kad debit, kad ATM tu, kad bank. Kad kredit adalah kad yang dikeluarkan oleh badan-badan tertentu seperti Bank Maybank, CIMB, Citibank, ada banyaklah yang mereka menawarkan kad pada jumlah yang tertentu ikut kita punya keuangan yang mana kita perlu berhutang dan kita perlu jelaskan hutang tersebut dalam tempoh tertentu. Dan sekiranya kita gagal, kita akan dikenakan penalti. Dan itu saya akan ajar pada video yang seterusnya. Baiklah, sampai sini saja video kali ini dan diharap pelajar faham apa yang cuba saya sampaikan. Salah silap saya minta maaf dan jangan lupa ulang kaji dan baca balik apa yang tertera dalam buku teks. Jangan malas. Nantikan video yang seterusnya. Cikgu akan cerita bagaimana nak kira PRT, matching value semua dalam video Cikgu Aisyah Channel untuk bab 3 part yang kedua. Bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.